Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Miza Usni Muhammad dan kita ikuti dahulu rangkuman berita utama hari ini. Kenaikan gaji penjawat awam akan dibuat menerusi Belanjawan Madani 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia sebelum pelaksanaan kenaikan berkala setiap 10 tahun yang akan diselesaikan selewat-lewatnya pada tahun depan. Penjawat awam ni patut naik gaji dah 2 tahun sudah. Ya. Dah betul. Ini peraturan kita tiap 10 tahun. Ya. Daripada zaman Tun Razak, Datuk Seri Najib, tiap 10 tahun ada kajian naik gaji. You check betul-betul, tanya betul-betul. Ya. Tapi sejak mereka perintah 3 tahun mesyuarat gaji penjawat awam pun tak. Jangan kata naik gaji, mesyuarat pun tak ada. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Geopark Discovery Centre Kilim Langkawi. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerajaan turut bersetuju memberi allowance seberang laut penjawat awam yang bertugas di Pulau Langkawi. Jualan Agro Madani catat kutipan 24.2 juta ringgit. Jualan dicapai melalui program di 1025 lokasi melibatkan 15,628 usahawan pertanian. Meringankan sedikit sebanyak dengan kenaikan harga yang berlaku sebab orang yang berniaga dia memanglah dia kena cari keuntungan, dia tak boleh rugi. Tapi bagi kerajaan dia boleh mendapat modal balik pun. Itu adalah satu khidmat kepada rakyat. Ini yang cuba dibuat seperti ini. Pelaksanaan program ini sentiasa diselaras dengan hasrat kerajaan untuk membantu beban rakyat dengan kos sara hidup yang masih tinggi. Sementara itu, para pengunjung jualan Agro Madani tidak melepaskan peluang mendapatkan barangan dengan harga berpatutan. Program hari ini banyak dapat jimatkan kita punya pembelanjaan lah. Macam ni, satu bako ni ada ayam, ada sayur, ada sawi semua, baru RM10 kan. Selain pada ni macam-macam lagi lah, boleh dapat jimatkan lah. Oh, hari ni akan datang beli barang dapur lah. Utamanya macam minyak, sayur. Okey, dapat jimat lah. Belum habis lagi. Untuk 50 ni belum habis lagi ni. Masih jimat lagi tu. Syukur Alhamdulillah sebab dia sangat membantu. Sebab Datuk bagi kita kupon. Dapat beli beras, dapat beli telur dengan harga RM10. Murah lah. Kalau adakan selalu pun Alhamdulillah bagus. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sabu umum hasil tanaman padi menggunakan teknologi pintar boleh dituai mulai 21 Ogos ini. Hasil tuaian dijangka mencecah 10 tan setiap hektar sekaligus meningkatkan pengeluaran padi negara ke tahap sara diri. 21 hari bulan ini kita akan kerat yang pertama. Tuai yang pertama kami panggil kerat padi. Bahasa orang Kedah. Sini tuai lah pada 21 hari bulan Ogos ni. Orang yang terlibat itu mereka mengatakan kemungkinan akan capai 10 tan. Kalau 10 tan tu lebih kurang sama seperti dicapai di Sekincan. Ini yang kita harap sehektar. Itu lumayan yang agak tinggi lah. Ini yang kita cuba bawa ala Sekincan itu. Itu yang kita harapkan. Sebelum ini, Perdana Menteri mengumumkan kenaikan kadar subsidi harga padi dari RM360 kepada RM500. Setelah lama petani-petani duduk dalam keadaan menunggu subsidi daripada Menteri Kewangan dulu, sekarang timbul pula kewangan yang baru, yang lama juga. Kenaikan ini barulah kami merasanya. Betul bagi semangat pada yang muda-muda ni kan, sebab saya tanya pun orang yang bawah-bawah dia kata baru semangat nak buat benda kan, subsidi naik kan, kalau tak ada macam tu ya kita nak ni pun okeylah, banyak membantulah. Kenaikan terbesar yang tidak pernah berlaku sebelum ini, dan sesungguhnya kenaikan ini akan sangatlah membantu pesawah-pesawah di dalam menyediakan hasil padi yang lebih baik lagi, insya-Allah. Petani kami ni kalau naik tu memang diperlukan lah kan, benda tu
Sampai di gini lama dah kami dah buat ni. Dia harga tu dia ada duk tahap tu ya. Kalau naik tu alhamdulillah lah, kami memang alu-alukan lah. Program Beyond Benih peringkat nasional dilancar dalam usaha untuk mencapai sara diri makanan di seluruh negara. Dengan kerjasama British American Tobacco Malaysia Berhad dan Felkar Berhad, ia diperluas pada skala besar menerusi kebun komuniti. Import bahan makanan melebihi 60 bilion setahun ya. Ini merupakan satu jumlah yang besar. Itu sebabnya selain pada Jabatan Veterina umpamanya ya, dan dengan kerjasama berbagai agensi ya, termasuk Felkar dan Resida, kita juga memelihara lembu dan kambing dan ayam-ayam ya, untuk dipasarkan ya. Ini membantu selain pada peneroka, pekebun kecil dan juga peserta Felkar ya. Menerusi program ini, 2 kebun komuniti di Selangor telah dibuka iaitu Shah Alam dan juga Tanjung Karang. Selain mengurangkan kebergantungan bekalan makanan ekspor, ia juga menggalakkan penghasilan produk tempatan. Kampung Orang Asli Hulu Kemensah menjadi perkampungan orang asli pertama menerima peranti perkhidmatan internet satelit Starlink. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata ia merupakan lokasi kedua selepas pemasangan peranti sama di UiTM Kuala Pilah akhir Julai lalu. Tempoh yang sangat singkat, dalam kurang 30 minit bila dimulakan peranti tersebut, internet boleh diperoleh dan saya difahamkan kelajuan mencecah pada waktu itu semasa permulaan lebih 200 Mbps. Dan pagi ini kita semak, alhamdulillah memang kita nampak dia punya modemnya di sini dan telah dipasang, ada tanda MCMC di situ. Tambahnya, kualiti internet sedia ada di kawasan berkenaan amat kritikal. Beliau yang turut meninjau pemasangan peranti itu berharap penambahbaikan perkhidmatan internet akan memberi sinar baharu kepada 135 penduduk setempat. Beliau komited memastikan baki 3% kawasan berpenduduk yang masih tidak mempunyai liputan internet diberi keutamaan. Pada masa sama, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia turut diminta membuat kajian tambahan penyelesaian jangka panjang termasuk pembinaan menara dan pemasangan gentian optik. Baik, perkembangan PRU DUN ke-15 dan lintas langsung negeri Kedah, Sarawak dan Sabah menyusul selepas ini. Adakah anda mempunyai cadangan dan pandangan mengenai Belanjawan 2024? Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Baik, menjelang proses pengundian PRU DUN ke-15 esok, lebih 153,000 petugas dan 3,190 pusat mengundi dengan 17,048 saluran mengundi telah bersedia. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan persiapan akhir dibuat bagi menerima lebih 9.67 juta pengundi di 6 negeri. Manakala bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen P036 Kuala Terengganu, 1,995 orang petugas di 41 pusat mengundi dengan 217 saluran telah bersedia menerima 122,160 pengundi. Para pengundi diingatkan agar menyemak butiran masing-masing menerusi aplikasi MySPR Semak atau laman web MySPR Semak. Masa mengundi ditetapkan bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang atau mengikut waktu pusat mengundi diwartakan. SPR turut mengingatkan para pengundi tidak menunggu saat-saat akhir untuk keluar mengundi.
Peraturan digariskan juga perlu dipatuhi, antaranya larangan menggunakan telefon bimbit di tempat mengundi. Para pengundi, calon dan petugas juga dilarang memakai pakaian atau membawa material bersimbol parti atau berunsur kempen calon pada hari mengundi. Dalam pada itu, 10 peti undi dihantar melalui udara ke 6 pos pedalaman orang asli di daerah Gua Musang. Sebuah helikopter jenis Bell 407 dan 2 jenis AS350 digunakan bagi menghantar peti undi kedua DUN iaitu Galas dan Ninggiri, manakala 31 kenderaan pacuan 4 roda turut digunakan bagi menghantar kira-kira 84 petugas melalui jalan darat sebagai persediaan esok. Sumber Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memberitahu sebanyak 1 peti undi dihantar masing-masing di Pos Gop dan Pos Belatim. Manakala 2 peti undi dihantar masing-masing di Pos Simpur, Pos Balar, Pos Bihai dan Pos Hau menggunakan perkhidmatan udara. Penerbangan pertama bermula pukul 10 pagi tadi dan sebanyak 9 penerbangan dilakukan bagi penghantaran peti undi ke pos orang asli berkenaan. Di Negeri Sembilan, SPR telah membuat persiapan akhir. Jadi untuk mengetahui perkembangan di sana, langsung bersama wartawan Hana Adlin Nasution Ahmad di Seremban. Silakan Hana. Baik, terima kasih. Esok di Negeri Sembilan, seramai 864,425 jumlah pemilih yang layak mengundi dijangka akan menunaikan tanggungjawab mereka di Negeri Sembilan ini. Dan di Negeri Sembilan, sebanyak 36 kerusi DUN dipertandingkan dan melibatkan 387 pusat mengundi dibuka dan 1,714 saluran mengundi. Dan untuk makluman penonton semua, pada undi awal yang dilaksanakan pada 8 Ogos lalu di Negeri Sembilan ini, ia melibatkan 38 pusat mengundi serta 77 saluran mengundi awal dibuka dan secara keseluruhannya seramai 15,901 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya terlibat secara langsung dalam pilihan raya umum kali ini. Dan menurut pengarah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Negeri Sembilan Muhammad Haikal Kamarudin, bagi PRU kali ini 20,224 buku kertas undi digunakan melibatkan 17,441 bagi undi biasa, 525 undi awal dan 1,854 sebagai simpanan, manakala 5,602 botol dakwat pilihan raya digunakan. Baik, kepada anda semua penonton, jangan lupa untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia esok. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda dan semak saluran mengundi anda di My SPR Semak. Saya Hana Adlin Nasution Ahmad dari Negeri Sembilan. Setakat ini dahulu kita ke Selangor bersama-sama Zana. Silakan Zana. Baiklah Hana, menjelang hari mengundi bagi Pilihan Raya Umum PRU Dewan Negeri Selangor ke-15 esok, Jabatan Penerangan Negeri Selangor hari ini mengambil inisiatif membuat hebahan mengajak pengundi untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Bagi perinciannya, kita bersama dengan Pengarah Penerangan Negeri Selangor iaitu Puan Nur Maizatul Akmal Tujad. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RTM. Puan, mengenai hebahan yang dijalankan setelah beberapa hari ini, apa tujuan utamanya Puan? Pastinya tujuannya adalah untuk kita mewawarkan kepada seluruh rakyat Selangor. Ini adalah merupakan salah satu inisiatif dan usaha Jabatan Penerangan di Selangor membantu SPR menggalakkan rakyat Selangor keluar mengundi pada 12 Ogos 2023 pada hari Sabtu ini. Berapa kenderaan yang terlibat untuk seluruh Negeri Selangor Puan? Untuk Negeri Selangor sahaja ada 9 unit yang kita gunakan yang meliputi 9 daerah dan merangkumi 56 DUN di Negeri Selangor. Bermula daripada pukul berapa hingga pukul berapa dan sejak bila? Untuk makluman semua, kita telah bermula seawal 5 hari bulan Ogos 2023 dan kita laksanakan Info on Wheels ini, hebahan ini pada pagi hingga petang setiap hari. Dan ini adalah merupakan, kata orang itu, usaha kita yang kata agresif untuk memastikan rakyat Selangor keluar mengundi. Difahamkan juga bukan sahaja menggunakan bahasa Melayu Puan ya? Ya, saya benar. Kita bukan setakat menggunakan bahasa Melayu, malahan kita ada 2 lagi bahasa iaitu bahasa Cina dan juga bahasa Tamil. Yang terakhirnya Puan, nasihat Puan kepada pengundi untuk esok. Ayuh warga Selangor,
keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada 12 Ogos 2023 hari Sabtu. Undi anda penentu masa depan negara. Untuk itu saya kira setakat ini dulu laporan saya di Sungai Besar ini. Untuk itu kembali bersama rakan tugas yang sahih di RTM. Seterusnya kita bersama Hanisma di Penang. Silakan. Terima kasih Zana. Saya kini berada di Dewan Perdana Institut Kemahiran Mara IKM Seberang Perak Utara ini, dan esok malam ni hari Sabtu kita akan mengetahui keputusan bagi 3 Dewan Undangan Negeri, iaitu N04 Pematang Berangan, N05 Sungai Dua dan N06 Teluk Air Tawar. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai persiapan akhir, kita bersama-sama pegawai pengurus pilihan raya DUN N04 Pematang Berangan, Insinyur Rahim Selamat. Dipersilakan tuan. Baik, jadi tuan, bagaimanakah persiapan di sekitar IKM ini? Alhamdulillah, sepanjang 2 minggu lebih ni sehinggalah sekarang persiapan untuk kita bersiap sedia lah untuk penyembulan undi yang akan diadakan pada hari esok telah pun berjalan lancar, dan kami pun telah dengan kerjasama lah pegawai daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Negeri Perlis bersama-sama kami untuk menyusun atur kedudukan tempat pengiraan dan sebagainya. Memang dalam keadaan yang dah siap siaga lah. Semua ke tempat-tempat, kira ada sini ada 2 lokasi lah tempat pengiraannya, iaitu di Dewan ni dan juga di kawasan bangunan pentadbiran dan juga di perpustakaan. Jadi ketiga tempat ini telah disiap sediakan, dan kami sedialah untuk menerima kehadiran untuk ataupun untuk mengundi pada esok lah, untuk penyembulan undi pada hari esok. Baik, jadi mungkin ada pesanan tuan lah sempena pilihan raya ini dan juga harapan tuan untuk malam esoknya. Kami alhamdulillah dengan kerjasama pasukan polis, kita sini kawasan ini akan dijaga dalam keadaan yang selamat, dan harapan kami supaya perjalanan proses pengiraan penyembulan undi pada esok berjalan lancar dan dapat disempurnakan dengan sebaiknya lah oleh pihak kami, insya-Allah. Baik, setakat ini perkembangan dari IKM SPU Pulau Pinang yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Hanisma, Zanareh dan juga Hana dengan laporan sebentar tadi. Seluruh rakyat Malaysia pelbagai kaum di 6 negeri, Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan dan Terengganu diseru menunaikan kewajipan sebagai pemilih dalam PRU DUN ke-15 esok. Dan lebih utama, menurut Perdana Menteri, rakyat perlu buat pilihan tepat dan rasional demi masa depan yang stabil, ekonomi yang terangkum serta jelas hala tujunya. Melalui perutusan khas di Facebook, Datuk Seri Anwar menyatakan harapan agar semuanya berjalan lancar dan baik. Kepada pengundi-pengundi termasuk anak-anak muda yang baru mendapat peluang yang diberikan hak untuk memilih, saya percaya dapat memilih dengan bijak, menjaga keamanan negara, kestabilan negara dan parti dan kerajaan yang boleh memulihkan ekonomi, memberi jaminan pekerjaan kepada mereka, dan yang lebih utama, memberi keselesaan hidup kepada diri, keluarga mereka dan juga negara Malaysia tercinta. Ambillah tanggungjawab ini sebagai sesuatu yang serius untuk menjamin suatu kemajuan bagi negara dan juga keamanan dan perpaduan rakyat seluruhnya. Dalam perkembangan lain, Dapatan Kajian berkaitan sokongan orang Melayu terhadap kerajaan perpaduan banyak kekurangan, dan Datuk Seri Anwar menyanggah analisis berkenaan dan menganggap ia sebagai pendapat yang tidak masuk akal. Analysis. Or probably they take Kelantan compared to Selangor, but in many of our states we are doing extremely well. Beliau berkata demikian kepada media selepas solat Jumaat di Masjid Qaryah Kampung Perlis, Pulau Betong, Balik Pulau.
Baki beberapa jam sebelum kempen PRU DUN 6 Negeri dan PRK Parlimen Kuala Terengganu berakhir 11.59 malam ini, calon-calon bertanding melakukan pecutan akhir berkempen di kawasan masing-masing. Di Kelantan, calon BN DUN Kok Lanas Ahmad Draman memperhebat kempennya untuk bertemu pengundi. Ujarnya segala inisiatif yang baik dilaksanakan pemimpin sebelum ini akan diteruskan sekiranya beliau diberi mandat rakyat, termasuk aspek pembangunan prasarana, pendidikan dan kemudahan sukan. Sepanjang berkempen, beliau turut menerima sokongan memberangsangkan dari anak muda. Sokongan masyarakat orang asli kepada calon BN di Gua Musang semakin meningkat apabila menerima sambutan menggalakkan menerusi program dilaksanakan kerajaan. Timbalan Menteri Kejaraya Abdul Rahman berkata, kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal komited membela nasib dan hak golongan tersebut. Beliau ditemui dalam program Sukan Rakyat bersama calon BN DUN Galas Muhammad Syahbudin Hashim dan masyarakat orang asli. Beralih ke Pulau Pinang, projek tempatan banjir di Sungai Jejawi akan menjadi fokus calon PH DUN Jawi Eng Munyis kerana ia berkait rapat dengan pendapatan golongan nelayan. Untuk itu, pendapat dan suara belia akan diambil kira sebelum projek tersebut diteruskan. PDRM Terengganu telah mengatur gerak pelbagai elemen bagi memastikan proses pengundian esok berjalan lancar selain menjamin keselamatan semua pengundi. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan turut mengingatkan kesemua 66 calon yang bertanding di 32 kerusi Dewan Undangan Negeri mematuhi arahan dikeluarkan dan menghentikan semua aktiviti berkempen bermula 12:01 tengah malam ini. Dalam pada itu, orang ramai dinasihatkan tidak terpedaya dengan sebarang berita palsu yang boleh menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Beliau turut memaklumkan sepanjang tempoh kempen sebanyak 766 permit ceramah diluluskan. Seramai 4,400 pegawai dan anggota polis ditugaskan sepanjang PRU DUN berlangsung. Sementara di Pulau Pinang, pihak polis kekal bersedia untuk sebarang kemungkinan. Jurucakap media PRU DUN IPK Pulau Pinang, SACW Puspanathan berkata, terdapat dakwaan berkaitan perhimpunan besar-besaran akan diadakan selepas pengumuman keputusan PRU DUN, namun ia tidak berasas. Di Kontau juga kita ada lebih kurang kawalan yang kita aturkan lebih kurang dalam 200 orang. Tapi itu semua adalah tugas yang kita jalankan seperti biasalah. Tahun ke tahun tempat-tempat ini semua kita akan buat kawalan untuk memastikan traffic flow dan masyarakat tidak mengganggu dan juga kerja harian masyarakat tidak mengganggu selain daripada perjalanan proses pilihan raya. Seramai 5,776 anggota dan pegawai polis bertugas sepanjang PRU DUN di Pulau Pinang. Beliau berharap semua pihak menghormati undang-undang dan tidak melakukan sebarang provokasi yang boleh mencetuskan ketegangan. Kerajaan Perpaduan selamatkan negara. Demikian menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan, dan Timbalan Pengerusi BN itu turut menegaskan Kerajaan Perpaduan terbentuk dengan menyahut seruan Yang di-Pertuan Agong. Kita menyelamatkan keadaan. Kami Barisan Nasional dan Pakatan Harapan menyelamatkan negara. Bukan senang-senang nak suka-suka orang cium kau cium dan tak ada. Walau bercium lagi lah. Tetapi kita menyembuhkan kerajaan untuk mengurus negara, menyelamatkan negara. Allah Ta'ala punya kuasa dan puaskan. Tuan tengok. Barisan Nasional 30 kursi je. PS 82. Cukup. Berhenti kata cukup 100 boleh untuk tumbuhkan kerajaan puaskan. Ini Allah Ta'ala punya kuasa. Ini kuasa Allah Ta'ala. Beliau yang juga calon BN bagi kerusi DUN Rantau menasihatkan orang ramai agar jangan mempercayai dakwaan bahawa Islam dan Melayu terancam di bawah Kerajaan Perpaduan. Beliau berucap pada program Malam Perpaduan Dewan Undangan Negeri DUN Paroi di Senawang yang turut dihadiri calon PHN 25 Paroi Nurwani Ahmad.
Untuk perkembangan cuaca seluruh negara, kita terus saja ke Malaysia bersama pegawainya Nur Farhan. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Kembali bersama Map Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada petang ini. Kita lihat terlebih dahulu paparan imej satelit semasa di mana keadaan kelembapan yang agak tinggi lebih meliputi kawasan di negeri Sabah dan juga Sarawak pada ketika ini yang dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala di semenanjung Malaysia, keadaan kelembapan yang tinggi ini lebih tertumpu di kawasan utara semenanjung Malaysia, termasuklah di bahagian timur semenanjung Malaysia yang mengakibatkan hujan dan ribut petir yang sedang berlaku pada ketika ini. Kita lihat dengan lebih terperinci melalui paparan imej gema radar semasa yang menunjukkan hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia dan juga di sekitar negeri Kelantan, negeri Terengganu serta di timur negeri Johor. Dijangkakan ia akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Seterusnya untuk Sabah dan Sarawak pula pada ketika ini hujan dan ribut petir lebih meliputi di bahagian pantai barat, pedalaman dan juga sandakan Sabah serta di Sarawak di sekitar bahagian barat dan pedalaman negeri Sarawak. Keadaan ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Seterusnya kita lihat kepada paparan model numerical di jabatan kami yang menunjukkan ramalan pada keesokan pagi. Dijangkakan untuk esok pagi di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia akan mengalami hujan dan ribut petir di 1-2 tempat, manakala di sekitar pantai timur semenanjung Malaysia pula keadaannya dijangkakan akan menjadi lebih lembap menjelang awal tengah hari nanti. Untuk pengundi-pengundi di luar sana di sekitar negeri Pulau Pinang dan juga Kedah, dijangkakan menjelang awal pagi nanti cuaca adalah cerah dan tiada hujan yang dicerap di kebanyakan tempat. Namun demikian menjelang petang, ribut petir di 1-2 tempat dijangkakan berpotensi berlaku di negeri berkenaan, termasuklah di negeri Kelantan dan juga Terengganu. Menjelang petang sekitar jam 2 petang, ribut petir akan berlaku di kawasan berkenaan. Manakala di negeri Selangor dan juga negeri Sembilan dijangkakan pada awal pagi cuaca adalah lembap di kawasan berkenaan dan juga pada waktu petang dijangkakan tiada hujan di negeri Selangor dan juga negeri Sembilan. Seterusnya kita lihat di negeri Sabah dan Sarawak pula keadaan cuaca lembap, hujan dan ribut petir yang berpotensi berlaku menjelang pagi esok di sekitar bahagian pedalaman negeri Sarawak dan juga di bahagian sandakan dan tawau negeri Sabah. Sekian saja info cuaca untuk kali ini. Sebarang maklumat cuaca terkini anda terus layari laman sesawang kami di www.met.gov.my dan juga terus ke laman sosial rasmi Map Malaysia yang seperti yang tertera di skrin TV ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perpaduan bersama. Inisiatif sudah bermula. Pembaikan dan pembaharuan dilaksana. Demi negara, rakyat sejahtera. Ketika harapan masih menyala bagi membina negara bangsa. Mandat rakyat paling utama atas nama Malaysia.
langsung Grandstand PRU DUN ke-15 Sabtu 12 Ogos 2023 mulai 8 pagi di TV1 saluran berita RTM dan RTM Klik. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Bertemu kembali. Baik, kita ke utara pula untuk mendapatkan berita semasa dari studio berita RTM di Alustar bersama Siti Zaidah Osman. Silakan. Baik, terima kasih. Pilihan Raya Umum Dewan Negeri ke-15 Kedah memperlihatkan 14 daripada 83 calon yang bertanding adalah wanita. Manakala 50.74% daripada 1,585,085 pemilih berdaftar juga adalah wanita. Apakah kecenderungan pengundi wanita untuk memilih calon wanita? Dan apakah ia bakal mempengaruhi corak pengundian pada Sabtu ini? Laporan Nur Hidayah Anwar. Menurut Fellow Institut Kajian Kerajaan Tempatan, Universiti Utara Malaysia, Dr. Nur Syakiran Akmal Ismail, berdasarkan trend gender tidak dilihat sebagai keutamaan untuk memilih pemimpin. Malah faktor latar belakang penglibatan dalam parti termasuk pernah menjadi penyandang di kawasan mungkin menjadi pilihan. Selain itu, pendidikan yang dimiliki serta visibility atau kehadiran dalam masyarakat jadi penilaian pengundi terhadap calon bertanding. Elemen kemampuan, kewibawaan dan integriti juga tidak terkecuali. Masyarakat juga menilai calon-calon itu dari segi apakah kemampuan mereka, ya, kewibawaan mereka dan juga integriti. Integriti ini pun satu elemen yang masyarakat lihat. Dan selain itu, dalam konteks pemimpin sedia ada, masyarakat juga mungkin melihat sejauh mana pemimpin sedia ada itu bertindak dengan segera atas apa-apa saja masalah yang mereka hadapi. Katanya jumlah calon wanita yang bertanding di Kedah hanya 12%, iaitu jauh lebih kecil daripada sasaran 30%. 3 calon penyandang kawasan dan 11 muka baharu yang kebanyakannya berpengalaman dalam politik. Menurut Dr. Nur Syakiran, mereka ada ciri-ciri kepimpinan berdasarkan latar belakang pekerjaan, pendidikan dan penglibatan dalam politik. Kalau kita lihat keseluruhan kawasan, ada hanya satu kawasan yang menampilkan pertembungan antara wanita dan wanita, di mana dua wanita ini mempunyai kekuatan yang tersendiri. Okey, kalau dilihat kepada kedua-dua latar belakang, mempunyai pengalaman yang luas dalam politik masing-masing. Ya, cuma kalau kita lihat di sini, faktor lokaliti itu mungkin akan mempengaruhi atau memberi peluang kepada lagi satu kumpulan. Tapi ini saya rasa satu penumpungan yang agak menariklah bila diletakkan wanita dan wanita, tapi dalam situasi kekuatan yang berbeza. Esok hari penentu, tunaikan tanggungjawab anda. Nur Hidayah Anwar, RTM. Kenaikan kadar skim subsidi harga padi SSHP memperlihatkan usaha bersungguh-sungguh kerajaan perpaduan membantu segera permasalahan rakyat. Menurut ahli pemikir gagasan Malaysia Madani, Dr. Azman Hussein, ia antara usaha kerajaan memperkasa rakyat melalui ekonomi madani. Jelaslah bahawa untuk membantu pesawat padi, kita mesti meningkatkan apa yang kita sebut sebagai harga lantai padi. Tapi siapa yang akan mendapat manfaat daripada ini? Apa yang sangat penting, menyebabkan bahawa industri penanaman padi ini akan menjadi mampan. Bila dia menjadi mampan, adalah sawah padi, adalah beras, maka mencukupilah kata orang bekalan beras untuk negara.
Kenaikan adalah daripada RM360 per tan kepada RM500 per tan. Peningkatan subsidi sebanyak RM140 itu diunjur membabitkan peruntukan tambahan sebanyak RM1 bilion setahun. Adalah satu-satunya kenaikan subsidi itu sejak kenaikan terakhir diumum kira-kira 25 tahun lalu. Dalam pada itu, Kerajaan Perpaduan sudah menyalurkan bantuan khas kepada pesawah-pesawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA berjumlah RM26.68 juta dan dimanfaatkan oleh 44,481 pesawah. Setiap pesawah menerima RM600 untuk tempoh 3 bulan atau semusim. Bantuan ini merupakan inisiatif Kerajaan Perpaduan sebagai menyelami gerak nadi pesawah sejajar agenda Malaysia Madani. Turut disalur bantuan tabung bencana tanaman padi berjumlah lebih RM2 juta kepada 1,757 pesawah terjejas akibat banjir di kawasan Mada pada Julai 2022. Ia melibatkan kerosakan seluas 2,311 hektar sawah. Terima kasih kepada pihak kementerian kerana memberi sumbangan wang ihsan untuk para petani dapat menggunakan duit itu untuk keperluan harian mereka. Sekian, terima kasih. Memang kawasan ini memang selalu terlibat dengan banjir. Dengan pemberian kerajaan ini, alhamdulillah lah. Sebab petani rasa bersyukur dengan pemberian itu. Untuk buat kembali bendang tu. Saya akan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia kerana prihatin pada nasib kami petani ini dengan bantuan insentif sebanyak RM600 selama untuk 3 bulan. Sebulan RM200 lah. Untuk 3 bulan sebanyak RM600. Sikit sebanyak membantu kami lah dalam pertanian ni, oleh kerana dalam orang kata peningkatan kos sara hidup ni, ianya membantu kami lah. Banjir tahun 2022 musim kedua dapat menampung sikit. Ya. Untuk beli apa kalau dapat? Tak ada beli apa, cuma kita spare untuk bawa ke musim depan. Tu lah. Habis dah. Untuk beli benih lah. Untuk beli benih, untuk nak bayar membajak. Tu lah. Yang banjir tu dah tentu dapat dah. Kira dapat tampung kerugian dulu lah. Dapat tampung kerugian dulu dah, boleh lah. Kerugian dulu ikut banyak tu tapi boleh lah, alhamdulillah boleh juga. Untuk apa nak guna tu awak? Untuk nak guna beli benih lain ke, racun semula ke, boleh lah. Dalam kemeriahan kempen PRU Dewan Negeri ke-15, kempen Kibar Jalur Gemilang terus disemarakkan. Jabatan Penyiaran Negeri Kedah dan Jabatan Penerangan Negeri Kedah memulakan kempen dengan bergotong royong memasang jalur gemilang di premis pejabat. Program Semarak Gemilang bersama Jabatan Penyiaran Negeri ini melibatkan lebih 60 kaki tangan diketuai Timbalan Pengarah Penyiaran Kedah, Ruhani Musa. Program bertujuan memupuk semangat patriotisme selain mendorong masyarakat untuk sama-sama mengibar jalur gemilang di premis masing-masing. Program disempurnakan Pengarah Penerangan Negeri, Nasruddin Mahmud. Sekian paparan dari Kedah. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda untuk mengundi esok. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Siti Zaidah. Tidak berminat dengan politik bukan alasan mengabaikan tanggungjawab mengundi dan sejauh mana kesedaran golongan belia mengambil bahagian melunaskan tanggungjawab mereka pada PRU DUN kali ini. Ikuti laporan yang telah disediakan oleh Fahmi Zaidi. Lebih daripada 9.7 juta pengundi bakal melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pemilih. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 661,905 merupakan pengundi muda berusia antara 18 hingga 20 tahun yang pertama kali akan mengundi pada pilihan raya umum DUN ke-15. Namun, adakah mereka sedar akan pentingnya undi tersebut? Untuk saya, ni kali pertama saya mengundi. So, saya tak tahulah ke apa calon kat kawasan saya sebab saya kali pertama kan. So, saya tak ikutlah macam kempen-kempen ataupun ikut macam
just macam ikut macam konvoi-konvoi macam tu saja. Saya mengundi tak rasa teruja lah sebab sebelum ni tak biasa. Saya pengalaman mengundi pun ikut atas turunan mak ayah saya. Macam saya mengundi ikut family lah. Kalau family suruh pilih tu, saya pilih ikut family lah, atas family kan. Pilihan sendiri lah sebab keluarga pun dah bagi nasihat apa semua, dia kata suruh dia undi yang tu. Lepas tu pilihan tu memang bagus lah, memang minat lah. Itulah. Reaksi positif itu menunjukkan kesediaan belia mengundi pada pilihan raya kali ini. Untuk disertai oleh semua generasi muda. Kerana masa depan politik negara ini bergantung kepada mereka. Dan kalau kita lihat dari segi calon, banyak calon muda yang ditonjolkan dalam pilihan raya kali ini. Pelibatan pengundi muda sememangnya memberi pengaruh besar dalam menentukan siapa yang bakal mentadbir kerajaan negeri untuk tempoh 5 tahun akan datang. Malah, menurut statistik Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, lebih 2.1 juta merupakan kumpulan majoriti pemilih yang berusia antara 21 hingga 29 tahun. Jadi anak-anak muda harus mengambil inisiatif dan pendirian yang tegas. Kalau mereka mahu perubahan, mereka mestilah membuat keputusan berdasarkan akal, bukan berdasarkan sentimen. Sentimen ini tidak akan membawa kita ke mana. Pastinya pelibatan pengundi muda ini penting dalam menentukan masa depan negara, terutama terhadap siapa yang bakal mentadbir kerajaan negeri. Jadi, jangan lupa untuk turut sama-sama mengundi pada esok hari dan laksanakan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia. Fahmi Zaidi, RTM. Manfaat kepada pelbagai golongan. Kerajaan Negeri Selangor optimis dapat melaksanakan 5 perkara digariskan dalam tawaran Kita Selangor 5 tekad 5 tahun dalam tempoh masa 100 hari. Kita untuk melaksanakan hal ini bukanlah kerana kita angkuh ataupun sombong, akan tetapi kerana kita yakin dengan kebijaksanaan rakyat negeri ini. Kita sedar bahawa untuk mengangkat Selangor dan rakyatnya ke suatu harakat yang lebih gemilang, perlunya kepada suatu kerajaan yang terbukti cekal menghadapi cabaran, terbukti cekap, terbukti tangkas dan terbukti berwibawa mengemudi kerajaan negeri. 7 golongan rakyat terdiri daripada wanita bekerja, penduduk kampung, mahasiswa, petugas masjid serta petani, pesawah dan nelayan bakal menerima manfaatnya dalam tempoh ditetapkan. Dalam pada itu, Menteri Besar umum 14 Ogos sebagai cuti peristiwa sekiranya gabungan perpaduan diberi mandat terus menjadi kerajaan negeri Selangor. Pilihan raya 12 Ogos ini adalah tarikh penting dalam sejarah negeri Selangor. Anda bakal menentukan masa hadapan negeri Selangor untuk tempoh 5 tahun akan datang. Segala persiapan produksi dan teknikal menjelang hari pengundian PRU DUN ke-15 berjalan lancar. Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman berkata, kesiapsiagaan itu bagi memastikan RTM menyalurkan maklumat yang cekap, tepat dan sahih. Apa yang saya lihat tadi, dari segi teknikal, dari segi editorial, semuanya telah bersiap sedia dan kita akan berlintas langsung ke lebih 100 lokasi. Ya, kita dah tengok trial dari pagi tadi mereka buat sampai sekarang. Jadi saya rasa semuanya akan berjalan dengan lancar. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melawat Wisma Berita Angkasa Puri Kota Media hari ini. Tambah beliau, pengalaman RTM dalam acara berskala besar seumpama ini bukan sesuatu yang baharu dan optimis RTM akan sentiasa memberikan liputan terbaik bagi memenuhi kehendak penonton. Pekebun kecil perlu rebut peluang kerjasama dengan Koperasi Pertanian untuk tingkatkan prestasi pengeluaran makanan. Jadi bincangnya bersama Anissa Dolus dari Kota Kinabalu. Silakan.
Ya, Miza, pekebun kecil di negeri ini digesa bekerjasama dengan koperasi terlibat dalam sektor pertanian bagi meningkatkan prestasi pengeluaran hasil tanaman. Ini terutamanya menyalurkan input mengenai bekalan baja dan perladangan bagi mempermudah koperasi memperkasa perkhidmatan kepada golongan sasar. Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Sabah Matias Kundapin berkata, koperasi memain peranan penting terhadap peningkatan produktiviti pertanian sekaligus membantu meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK. Hala tuju kita itu jelas bahawa kita mahu supaya setiap sektor yang diceburi oleh koperasi ini mengikut kesesuaian di daerah di mana koperasi itu berdaftar akan meningkat lebih tinggi lagi lah. Kita mau mengharapkan sumbangan koperasi ini kepada keluaran dalam negara KDNK itu akan meningkat pada masa-masa akan datang. Beliau ditemui media ketika lawatan ke Koperasi Baja Harapan Sabah di Sandakan. Koperasi ini merupakan koperasi pengeluar baja pertama di Sabah yang ditubuhkan pada Mei lalu. Dengan kerjasama dengan koperasi kerajaan ini, SKM ni, so mereka memang lagi senang tolong kita kasih connect dengan semua ini koperasi yang lain-lain, bekerjasama lah untuk bawa ini produk baik untuk mereka supaya mereka punya hasil boleh meningkat lah. Dalam pada itu, Matias turut berkesempatan melawat beberapa koperasi lain di daerah ini. Secara keseluruhan terdapat sebanyak 1,707 koperasi berdaftar di Sabah dengan jumlah jualan RM569.71 juta bagi tahun 2022 dan 83 daripadanya atau 4.8% terlibat dalam perladangan. Semua pihak digesa aktif memain peranan menyemarakkan Bulan Kebangsaan tanpa hanya mengharapkan inisiatif agensi kerajaan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Agin berkata ia termasuk pertubuhan bukan kerajaan dan orang perseorangan melalui pengajuran pelbagai program memupuk semangat patriotisme untuk menunjukkan rasa cinta kepada negara. Kita juga merayu supaya bukan saja dari pihak kerajaan untuk meraihkan Hari Merdeka ini, tetapi biarlah NGO atau orang perseorangan sama-sama kita meraihkan kemerdekaan. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program Semarak Gemilang dan sambutan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2023 peringkat daerah kecil Suk di Suk. Datuk Elron yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Suk menyambut ketibaan konvoi dari daerah Nabawan dan kemudian melakukan pelepasan ke destinasi seterusnya iaitu daerah Keningau. Seramai 40 penjawat awam dari Semenanjung, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan yang bertugas di Sabah berpeluang melihat lebih dekat kehidupan masyarakat suku kaum Kokos di Tawau. Pengalaman dirasai ketika ditempatkan bersama 18 keluarga angkat kawasan rukun tetangga kampung Balung Kokos melalui program Jalinan Integrasi Nasional Penjawat Awam 2023. Ahli Parlimen Tawau Lo Sufui berkata program Sumpama dapat membantu membentuk ekosistem perpaduan yang erat sekaligus mewujudkan keharmonian antara masyarakat pelbagai peringkat umur sehingga ke akar umbi. Saya difahami semua ini peserta ini yang berjawab awam yang bukan berasal dari Sabah. Saya amat mengalumarkan ini program seperti begini untuk menjalankan dan meneruskan itu silaturahim antara kita dengan lain. Dan di sini kita boleh bertukar atau berkongsi ini budaya. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program berkenaan di Balai Raya Kampung Balung Kokos Tawau berharap hubungan baik peserta bersama keluarga angkat dapat mewujudkan budaya toleransi dan kerjasama rakyat. Ini satu program yang amat memberi satu makna yang besar bagi saya di mana saya dapat mempelajari budaya sebagaimana banyak etnik-etnik dekat Sabah, bahasa-bahasa Sabah yang saya masih lagi sedang belajar. Kita tahu ada yang berjauhan bersama keluarga, kan? Seorang-seorang datang ke negeri orang. Tapi Alhamdulillah bila penganjuran program sebegini dia memberikan kita semangat sebab dengan adanya keluarga baru. Saya rasa something in my life lah. Macam benda yang tak pernah saya lalui. So best lah, pengalaman baru bagi kami. The first time saya datang ke Tawau,
dan first time juga saya di-expose dengan masyarakat Balong Kokos lah, orang Kokos lah maksudnya kan. So saya rasa ni satu permulaan experience yang sangat baik dan saya can't wait untuk explore lagi ni dalam 2 hari ni apa yang akan dihidangkan untuk kami lah, insyaAllah. Hadir sama dalam program ini Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Datuk Cik Roslan Cik Daud. Baik, sekian dari Sabah. Ikuti lebih banyak perkembangan dari negeri lain. Teruskan bersama Mizah. Mizah, silakan. Baik, terima kasih Nisha. Kita ke Bumi Kenyalang dan antara fokus petang ini, program Jualan Rahmah dicadang sebagai salah satu pengisian pada sambutan Hari Malaysia 2023. Langsung bersama Vanessa Mering di Kuching. Silakan Vanessa. Ya, terima kasih Miza. Program Jualan Rahmah dicadang sebagai salah satu pengisian pada sambutan Hari Malaysia 2023 peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Kuching 16 September depan. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital Datuk Muhammad Fauzi Mat Issa berkata, ia bagi memberi peluang kepada rakyat mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan. Katanya pengisian sambutan akan diperincikan dalam mesyuarat Jawatankuasa Induk Rabu depan yang akan dipengerusi bersama Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil dan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julahi Narawi. Tambah beliau, pada malam sambutan akan ada persembahan artis kebudayaan selain turut diserikan dengan konsert oleh penyanyi terkenal tanah air serta pertunjukan bunga api. Okey, yang timbulkan kepada saya tadi dalam mesyuarat memang akan ada beberapa persembahan yang melibatkan menggambarkan tiga wilayah lah, iaitu wilayah di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak. Beliau ditemui pemberita selepas meninjau tapak sambutan itu di Stadium Perpaduan Kuching. Mengenai Stadium Perpaduan yang masih dalam kerja-kerja pengubahsuaian ketika ini, beliau yakin ia akan dapat digunakan untuk sambutan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan hadir pada sambutan itu nanti. Pesta Pasar Terapung ASEAN Lawas membuka tirai hari ini sehingga Ahad di tebingan Sungai Lawas. Pesta itu menghimpunkan usahawan dari pelbagai negara antaranya Brunei Darussalam dan Indonesia, termasuk usahawan tempatan dari Lawas dan Limbang, negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Menawarkan pelbagai acara air yang bakal dipertandingkan sepanjang 3 hari, antaranya bot kawalan jauh, tarik tali perahu dan menjala ikan. Ia turut melibatkan acara pentas pada sebelah malam dan pertunjukan bunga api. Selain pasar terapung, ianya memberi peluang kepada para peniaga di darat untuk berniaga. Peniaga yang ditemui memberi reaksi positif penganjuran pesta tersebut. ASEAN Floating Market ini sangat menariklah. Menarik peniaga-peniaga macam kami dari luar Salawas untuk datang ke Lawas, kami yang dari KK. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak penganjur kerana memberikan kami peluang peniaga-peniaga daripada negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, dan sambutan di sini pun amat menggalakkan. Sementara itu, para pengunjung yang ditemui teruja dengan penganjuran pesta ini. Happy, excited. Pasal baru first time tengok floating market. Okey. Okay, apa yang kita harapkan dari program ini? Enjoy and then dapat melihat barang-barang kadang-kadang yang ada di Brunei. Sama buah kanak-kanak berjalan. Kami akan menunggu pesta yang ada di air yang belum pernah kami lihat selama ni. Jadi hari ini kami berpeluang sangat-sangat menikmati peluang yang ada penjualan di dermaga air. Alhamdulillah. All the best. Malaysia maju. Pesta Pasar Terapung ASEAN Lawas diadakan sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Acara perasmian akan disempurnakan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Awang Teng Ali Hassan pada malam esok. Polis kini memburu seorang suspek disyaki terlibat dengan sindiket curi kabel di Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashman Bajah memberitahu suspek dikenali sebagai GG, 26 tahun dan merupakan anggota geng LAN.
Bercakap dalam sidang media di Kuching, beliau memberitahu pihak polis pada 3 Ogos lepas berjaya menangkap 3 suspek dari geng tersebut. Turut ditahan suspek yang disyaki pembeli kabel yang dicuri daripada geng berkenaan. Ketiga-tiga suspek lelaki tempatan berumur 19 hingga 26 tahun ditahan di 2 lokasi berasingan di Jalan Dato' Abdul Rahim dan Jalan Setiaraja Kuching. Polis turut merampas sebuah kereta, sebuah motosikal, resit jual beli kabel dan pelbagai perkakasan. Ujian air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin dan memiliki rekod jenayah dadah dan pecah rumah. Ada 2 seksyen. Kes ini kita siasat di bawah seksyen 379 Kanun Keseksaan dan juga kita akan siasat di bawah seksyen 411 dan kita akan mengkaji untuk menyiasat di bawah seksyen 511 Kanun Keseksaan, iaitu kesalahan cobaan untuk melakukan apa-apa kesalahan jenayah yang memudaratkan masyarakat. Anggaran keseluruhan kerugian dianggar berjumlah RM200,000 manakala nilai rampasan adalah sebanyak RM40,000. Dengan tangkapan itu, polis percaya dapat menyelesaikan sebanyak 18 kes berkaitan kecurian kabel di sekitar Kuching. Daerah Limbang menjadi destinasi ke-9 konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2023. Residen bahagian Limbang, Onus Tambi memaklumkan konvoi tersebut akan meneruskan kembara ke daerah Lawas dan Sepitang, Sabah. Katanya konvoi melibatkan 8 buah kenderaan iaitu Jabatan Penerangan Malaysia Japan Sarawak termasuk penyertaan daripada pihak bomba, polis, Jabatan Imigresen, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam dan Jabatan Pengangkutan Jalan selain diiringi motosikal berkuasa besar. Saya menyuruh kepada semua warga Limbang khasnya dan warga Sarawak amnya supaya kita sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia 2023 dengan semangat yang tinggi. Dengan semangat Malaysia Madani, iaitu kita sama-sama kibarkan bendera Sarawak dan bendera Jalur Gemilang. Kita kibarkan bendera di semua premis pejabat, premis perniagaan, rumah-rumah, kampung-kampung dan kenderaan-kenderaan kita. Kita belilah bendera yang baru. Jangan kibarkan bendera lusuh. Kerana dengan bendera baru menunjukkan semangat cinta ke negara, semangat tinggi kita untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas hadir ke program Kembara Merdeka Jalur Gemilang di Dewan Kampung Perbahanan Limbang. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Seterusnya kembali bersama Miza untuk berita selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa. Anda mungkin salah seorang pengundi PRU Dun Nogoi 9 ke-5 boleh? Jangan lupa semak tompet dan saluran mengundi anda doket My SPR Semak. Orang-orang Negeri Sembilan, jangan lupa tanggungjawab kita. Ingat, satu undian boleh mengubah masa depan kita. Yang sahih di RTM. Baik, berita wilayah berakhir di sini dan selamat mengundi esok kepada pengundi-pengundi di 6 negeri. Saya Miza Isni Muhammad. Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.